Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Afiq. Hari kita akan tengok masih lagi dalam tajuk dalam subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Masih lagi dalam unit 1, keselamatan bengkel. Okey, baik. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita dah belajar. Kita telah belajar tentang peraturan keselamatan bengkel. Okey, ada beberapa peraturan keselamatan bengkel yang telah cikgu nyatakanlah pada kelas yang sebelum ni. Ingat tak ada berapa? Ada 5 ke? 7? 10? Ada 6. Okey, secara ringkas peraturan tersebut ialah: patuhi tanda keselamatan di bengkel, buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti, bersihkan meja dan bengkel, letakkan beg di tempat yang sesuai, guna alatan setelah mendapat kebenaran guru, dan patuhi arahan dan makluman guru. Okey, itu adalah 6 peraturan keselamatan bengkel yang telah saya ajar dan saya terangkanlah pada minggu lepas. Okey, pada minggu ni kita masih lagi belajar berkaitan tajuk peraturan keselamatan. Tapi kali ini kita akan tengok tentang 3 peraturan keselamatan, iaitu peraturan keselamatan diri, keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Okey, tak buang masa, mari kita tengok satu-satu. Baik. Yang pertama ialah berkaitan dengan peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan keselamatan diri ini dibuat supaya kita kita patuh peraturan ini untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Ya. Supaya kita tak naklah sebarang kemalangan lah yang berlaku semasa kita tengah buat aktiviti di dalam bengkel. Okey, sebab tu peraturan keselamatan diri ini kita kena ingat. Ya, murid-murid. Baik, mari tengok apakah peraturan keselamatan diri yang ada dinyatakanlah. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Guna alat pelindung diri ketika melakukan sebarang aktiviti seperti apron, sarung tangan dan juga goggles. Okey, kita ada gambar apron di sini. Kalau kita dah lihat gambar apron. Dan kita ada sarung tangan dan juga goggles. Okey. Seterusnya, tanggalkan tali leher ketika melakukan projek. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron, ikat rambut yang panjang dan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Baik, sedikit huraian ringkaslah berkaitan peraturan-peraturan ini. Peraturan yang pertama tadi ialah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Okey, kalau kita berada di bengkel, biasanya cikgu tak galak-galak untuk awak masuk. Biasanya boleh, tapi kalau awak memakai selipar, contohnya selipar lah kan, pakaian kita tak kisah awak pakai sama ada baju uniform ataupun t-shirt, kita benarkan masuk. Okey, asalkan dia sesuai dan tidak boleh mendatangkan sebarang kesusahan semasa awak nak buat aktiviti ataupun projek, tak menjadi masalah. Kasut adalah satu keutamaan yang penting lah. Biasanya kita akan suruh murid pakai kasut yang bertutup lah, macam kasut sekolah. Okey, kasut sukan. Selipar tidak digalakkan. Walaupun kalau katakan awak sakit kaki ataupun tak selesa untuk pakai kasut lah, ada masalah dekat awak punya kaki, maklumkan dulu dekat cikgu supaya cikgu pastikan dalam bengkel tersebut tak ada sebarang benda yang boleh mengakibatkan kecederaan lah kepada kaki awak. Okey, sebab tu pemilihan pakaian dan kasut yang sesuai adalah penting sebelum masuk dalam bengkel lah kita buat projek. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri ketika melakukan sebarang aktiviti. Okey, macam tadi kita ada apron, sarung tangan dan juga goggles. Baik, apron ni kalau murid-murid dapat lihat ya, apron
apron kita gunakan biasanya bukan untuk aktiviti memasak lah. Biasanya kita gunakan apron ni biasanya untuk aktiviti tukang, aktiviti kayu lah. Kita memotong kayu, cantum kayu, kita nak buat lubang gerudi dekat kayu dan sebagainya. Kita tak nak habuk-habuk kayu yang kita buat terkena kepada baju kita lah. Aktiviti kemasan macam kita buat atau mengecat projek-projek, kita tak nak benda-benda tersebut mengganggu kita lah, ataupun bagi kesukaran lah kat pakaian kita lah. Tak nak kotor balik rumah, kotor kena cat ke, kena habuk kayu ke kan, kena tanah. Okay, tak nak. Okay, lepas tu kita akan gunakan apron. Sebenarnya pakai sarung tangan bila kita nak mengangkat benda-benda yang kotor lah kan. Macam kita nak buat projek tanah kan, nak tanam pokok, ibarat kita nak angkat kayu, kita nak buat aktiviti gergaji pun, kita akan sarankan untuk murid-murid guna sarung tangan supaya tangan anda tidak cedera. Okay, ingat tu kenapa pentingnya sarung tangan, itulah sebabnya. Goggles biasanya kita guna untuk tak nak bagi sebarang habuk-habuk kayu masuk ke dalam mata lah. Okay, biasanya kita jaranglah guna yang goggles ni sebab biasa kita dah bekalkan dekat murid-murid kit-kit ataupun bahan-bahan projek yang telah siap potong. Okay, ini untuk pengetahuan umum lah. Okay, seterusnya tanggalkan tali leher ketika melakukan projek. Okay, tujuan ada peraturan ni, kenapa kita kena buka tali leher? Sebab tali leher ni bila kita pakai dia tergantung. Jadi dia akan menyukarkan lah kalau murid-murid nak buat projek. Takut nak potong kayu ataupun nak mencantum kayu lah. Kita nak mencantum projek guna gam yang kuat tu, takut tercantum saya dengan tali leher, dah jadi satu masalah pula. Okey, jadi disarankan buka tali leher, simpan di dalam beg ataupun di dalam poket lah, ataupun di dalam apron. Kat apron ni kita ada poket untuk letak barang-barang projek lah yang kita nak buat. Okey, untuk murid perempuan, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron sama juga dia punya fungsi macam peraturan yang tadi leher tadi, supaya tak ganggu bila awak nak buat aktiviti tu. Okey, ikat rambut yang panjang ini biasanya untuk murid yang tak bertudung lah. Okey, disuruh ikat supaya tak mengganggu juga bila kita nak buat projek. Dan last sekali, cuci tangan menggunakan air dan sabun. Okey, apabila dah habis siap semua kerja, tak kisah kerja kayu, kerja tanaman dan macam-macam kerja lagi, aktiviti yang kita buat di bengkel, habis sebelum keluar, sebelum balik ataupun sudah selesai aktiviti, mesti kita cuci tangan menggunakan air dan sabun supaya kita dapat buang segala kotoran, tak bersihkan daripada kuman lah, daripada melekat dekat kita punya kuku. Okey, dan cara basuh tangan ikutlah cara basuhan tangan yang betul, telah diajar lah. Okey, baik, berikutnya kita tengok tentang peraturan yang kedua, iaitu peraturan keselamatan alatan. Okey, peraturan ini mesti dipatuhi ketika menggunakan alatan-alatan semasa di bengkel RBT lah. Macam kita tahu lah, di bengkel RBT ni macam-macam jenis alatan lah. Okey, kita ada gergaji, kita ada tukul, kita ada pemutar skru, kita ada gandin, kita ada apa lagi, gergaji serong, gergaji puting, kita juga ada gerudi, macam-macam alatan. Dan alatan-alatan ini kebanyakannya berbahaya kalau salah digunakan. Sebab itulah adanya peraturan keselamatan alatan. Okey, untuk nak elakkan benda lah. Okey, pastikan kita guna alatan yang begini dengan cara yang betul semasa di bengkel. Baik, apakah peraturan-peraturan keselamatan alatan? Okey, pertama kita ada tanya dan minta tunjuk ajar kepada guru. Dan daripada guru sebelum menggunakan alatan, berhati-hati semasa menggunakan alatan, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan, bersihkan alatan selepas digunakan, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan, gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, kita tengok ya. Peraturan yang pertama dinyatakan di sini, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey, kenapa nak kena minta tunjuk ajar dan kena tanya dengan guru lah?
supaya kita tahu bagaimana nak menggunakan alatan yang ingin kita buat untuk projek yang kita buat. Okey, contoh saya bagi, kita ada gergaji. Gergaji ini kita ada bermacam jenis gergaji. Kita ada gergaji puting, kita ada gergaji serong, dan 2-3 lagi jenis gergaji, yang mana setiap gergaji ini fungsinya bukannya untuk potong kayu semata-mata. Ada yang boleh gunakan untuk potong besi, untuk potong pipe, untuk potong kayu. Dan tak boleh guna gergaji ini untuk potong benda-benda yang lain, benda-benda yang contohnya awak gunakan gergaji puting, nak potong besi, nak potong plastik, nak potong pipe kan, tak boleh. Dia ada gergajinya yang tersendirilah. Okey, sebab mata-mata gergaji itu dibuat untuk permukaan projek yang tertentulah. Jadi kena tanyalah kepada cikgu. Kalau awak nak potong pipe, biasa guna gergaji apa cikgu? Bila cikgu bagi tahu guna gergaji ini sekian-sekian, baru awak pergi ambil dan gunalah gergaji tersebut. Kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ya, kena ingat yang murid-murid, semasa anda guna alatan, hendaklah berhati-hati supaya tidak berlaku kecederaan. Kita nak elakkan kecederaan daripada berlaku. Okey, jadi sentiasalah berhati-hati semasa menggunakan alatan tangan. Okey, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey, tujuannya bila kita buat projek, kita nak pastikan alatan tersebut dalam keadaan yang boleh diguna pakai. Okey, jadi kalau anda dapati alatan yang anda dapat tu tak berfungsi dengan betul. Contoh, anda nak gunting. Kita ada gunting, katakan nak gunting kain. Gunting tu tak boleh potong kain. Dia punya tu dah habis. Kan, bagi tahu kepada guru. Takut nanti bila awak paksa dia, kain awak tu dia akan rosak. Jadi awak dah rugilah dekat bahan projek awak. Okey, supaya cikgu tahu untuk bagi gunting yang baru, okey, tukar balik benda yang rosak tu. Okey. Dan keempat, dilarang bermain dan bergurau semasa berada di bengkel. Okey, ini penting sebab awak menggunakan benda-benda yang berbahaya. Gunting, gergaji, kadang-kadang kita ada pisau lah buat untuk hidangan makanan. Kan nak potong-potong roti lah, potong-potong tomato lah, apa semua bagai tu kan, kita nak hidang-hidang. Biasa jangan kita bermain lah dengan alatan-alatan ni, sebabnya boleh mendatangkan kecederaan. Daripada tak serius sampailah ke kecederaan yang serius. Okey, jadi dielakkanlah untuk daripada bergurau dan bermain dengan alatan. Okey, harus diingat benda tu. Bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, ini penting supaya kita dapat pastikan alatan tersebut dalam keadaan yang elok untuk digunakan bagi murid-murid yang lain. Dan bersih ni maksudnya dia tak kotor lah. Kita tak nak alatan tu dah jadi kotor. Dan itu menunjukkan sikap kita yang tidak berdisiplin lah dalam menjaga alatan. Baik, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan supaya alatan tak hilang lah. Okey, dan tak menjadi satu kerja bagi guru-guru ataupun awak punya cikgu untuk cari balik mana awak hilangkan alatan tersebut ataupun tersalah letak. Okey, akhir sekali, gunakan alatan dengan cara yang betul. Macam sambungan yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, setiap satu alatan tersebut dia ada kegunaannya yang tersendirilah. Tak semua alatan kegunaannya adalah sama. Ya, faham ya? Okey, teruskan. Terakhir sekali ialah berkaitan dengan peraturan keselamatan bahan. Okey, peraturan keselamatan bahan ini diwujudkan sebab dekat bengkel RBT ini terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Jadi murid-murid kena tahu peraturan-peraturan keselamatan semasa nak menggunakan bahan-bahan ni lah. Okey, apakah peraturan keselamatannya? Kita lihat. Tanyakan kepada cara penggunaan yang betul kepada guru. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, itu adalah peraturan-peraturan keselamatan bahan lah. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi berkaitan dengan bahan, sama juga dengan alatan.
sebelum menggunakan sesuatu alatan ataupun bahan kita cakap pasal bahan. Sebelum nak gunakan bahan, pastikan bahan tu anda tanya dulu kepada guru, cikgu, macam mana nak guna bahan-bahan ni. Contoh nak guna thinner nak untuk buang cat yang melekat dekat tangan, macam mana cara nak sapu? Adakah terus tuang thinner dekat atas tangan? Biar tak. Okay, dia ada cara ambil kain, basahkan dengan thinner, tonjolkan dengan tangan sampai hilang dan bilaskan dengan air. Contoh tu cara penggunaan bahan yang betul lah. Okay, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okay, supaya tak mudah diambil oleh murid-murid dan tak menjadi dekat bahan tersebut dengan punca-punca kebakaran. Contoh seperti Swiss ataupun dapur gas yang ada dekat bengkel kan. Kita nak elak daripada benda-benda tu senang terkena dekat tempat yang mudah terbakar. Okay, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okay, sebab kita takut sama ada awak tersalah guna, takut dengan tidak sengaja lah, takut termakan ataupun terminum bahan-bahan ni. Itu menjadi satu masalah lah. Okay, jadi sentiasa kena hati-hati. Okay, dan sama juga macam yang kita guna alatan, jangan main dengan geram bila kita guna bahan-bahan ni. Okay, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Okay, supaya kenapa kena bersihkan dengan segera? Supaya contohlah kita ambil katakan thinner. Thinner ni sifat dia mudah terbakar. Kalau kita terjatuh ke atas lantai, dia akan bila dibiar, dia akan meruap, dia akan naik uap. Okay, kita tak nampak uap tu. Okay, katakanlah contoh murid A dengan tidak sengaja terjatuhkan botol thinner tu tumpah. So dia naikkan balik tu, dia tak bagi tahu dekat guru, kata thinner tumpah, dan dia tak bersihkan pun thinner yang tumpah. Okay, datang pula kelas yang berikutnya, dia buat aktiviti memasak. Okay, dia takut bila dia masak dekat dengan tempat yang tumpah tu, kawasan itu dah meruap dengan thinner, takut dia terkena bila gas tu bersentuh dengan api yang dinyalakan, takut dia terbakar. Kita tak naklah jadi perkara sebegitu lah. Okay, jadi sentiasa bersihkanlah bahan-bahan ni yang tumpah dekat atas lantai dengan segera. Contoh lagi tu minyak, kita sapu minyak pelincir dekat atas projek untuk bagi nampak berkilat semua. Takut benda tu licin, kalau kita tak bersihkan dengan betul, takut murid yang jalan takut tergelincir, jatuh, dah mendatangkan bahayalah kepada murid-murid. Baik, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Okey, dan last sekali, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, sebab kita tahu kita tak nak benda tu jadi cepat rosak lah. Contoh kita ada macam bahan yang mudah terbakar, tadi buat di tempat yang cerah, tempat yang panas, tak boleh. Okey, baik, itu adalah sedikit sebanyaklah huraian tentang peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan juga peraturan keselamatan bahan semasa berada di bengkel RBT. Okay, saya haraplah sedikit sebanyak saya punya ni dapat bantulah murid-murid untuk fahamlah tentang peraturan-peraturan yang ada di bengkel reka bentuk dan teknologi. Okay, baik. Jadi sekian daripada saya. Kita jumpa lagi kat kelas yang akan datang, InsyaAllah. Saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.